Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada malam ni selepas hampir 50 hari lebih kita tak bertemu kerana urusan saya pergi menunaikan ibadat haji. Alhamdulillah setelah pulang dalam keadaan baik, dan juga saya mengharapkan tuan-tuan juga dalam keadaan baik pada malam ni insya-Allah, dan juga malam-malam yang seterusnya. Saya sampai pada hari Jumaat yang lepas malam pukul 10 malam Jumaat lepas. Alhamdulillah semua dalam keadaan baiklah, sihat semua alhamdulillah. Cuma cuaca di sana agak panas sikitlah. Kalau di Madinah lebih panas daripada Mekah. Selalu Madinah sejuk sikit daripada Mekah. Madinah panas yang berbeza daripada Mekah. Kalau Mekah panas 40 ataupun 41-42 darjah Celsius, Madinah mencapai 46 ke 47 darjah Celsius. Tinggi tinggi. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni kita nak lihat mengenai dengan masalah tunduk memberi penghormatan kepada makhluk, kepada manusia. Sudah pasti di sana ada beberapa hukum tentang masalah tunduk kepada manusia ni. Ada tunduk yang dilarang di sisi mazhab yang 4. Kita akan ringkaskan dalam beberapa topik. Topik yang pertama mengenai dengan definisi tunduk itu sendiri. Apa dia? Apa itu tunduk di sisi ulama-ulama fiqh, dan hukum yang dikenakan kepada seorang manusia bila ditunduk kepada manusia yang lain. Kemudian kita akan bincangkan juga mengenai dengan pendapat ulama fiqh, terutama dalam mazhab Syafi'i kita, mengenai masalah al-inhina. Inhina ni tunduk, macam rukuk tu tunduk. Kemudian kita lihat juga pendapat mazhab-mazhab yang lain, mazhab 3 yang lain, apa pendapat mereka mengenai dengan masalah tunduk kepada makhluk ini. Dan kita akan sentuh juga mengenai dengan hadis insya-Allah, dan juga hukum daripada hadis tersebut. Kita lihat, kita akan bincangkan insya-Allah taala pada malam ini bila sebut tentang tunduk. Sudah pasti di sana ada beberapa hukum yang hampir serupa. Contohnya mencium tangan, tunduk kepada manusia, rukuk kepada manusia, sujud kepada manusia. Sujud ni budaya Melayu kita tak ada lah, tapi budaya-budaya sebahagian negara ada, mereka tunduk sebagai tanda penghormatan, sujud kepada manusia. Bila mencium tangan ini selalunya dibahaskan dalam kitab fiqh secara kebiasaannya dalam bab adab. Dalam bab adab bersalam. Sujud, rukuk ini secara ghalib kebiasaannya dibicarakan dalam bab solat ataupun dalam bab murtad. Sebab rukuk kepada manusia murtad. Rukuk yang mana nak niat dia sembah orang tersebut, sujud sembah orang tersebut, dalam bab murtad ataupun dalam bab solat. Kemudian kita tengok secara ringkas mengenai hukum masalah rukuk kepada makhluk, kepada manusia, mengikut pendapat ulama-ulama Syafi'i. Sebentar lagi lah insya-Allah. Kita lihat dulu mengenai dengan tunduk ini maksudnya bengkokkan tulang belakang. Tulang belakang kita bengkokkan. Makna kita tunduk lah, macam rukuk. Cuma rukuk ni perlu tahu, rukuk ni disama, tulang belakang rata, tu rukuk. Cuma bila sebut tentang al-inhina, tunduk,
Tunduk ini ada tunduk sikit boleh bagi tunduk, tunduk banyak boleh bagi tunduk, tunduk yang sama tulang belakang itu juga dipanggil tunduk, iaitu dinamakan sebagai rukuk. Ulama-ulama fiqh dan juga ulama-ulama yang lain, mereka menggunakan perkataan al-inhina, tunduk, selalunya tidak lari antara makna lughawi, makna dari sudut bahasa dan juga dari sudut penggunaan fiqh itu sendiri. Okey, kita lihat masalah hukum hakam mengenai dengan tunduk ini. Kadang-kadang boleh jadi harus, boleh jadi fardu, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Tunduk yang harus seperti mana alladhi yaqumu bihil muslim fil a'malihi al-yawmiyah, seperti mana manusia tunduk. Tunduk apa? Tunduk nak pakai slipper, tunduk nak pakai kasut, tunduk untuk cedok baldi, dan juga mengambil sesuatu. Memang kena tunduk. Kalau barang ada kat bawah, macam mana tuan-tuan nak ambil? Takkan ambil guna kaki, kena tunduk ambil. Tunduk tersebut harus untuk mengambil sesuatu. Itu perkara biasa. Ada tunduk yang berbentuk fardu, seperti mana solat fardu bagi orang yang mampu rukuk, wajib rukuk, fardu hukumnya. Siapa yang mampu rukuk, tak nak rukuk dengan sempurna, maka tak nak sujud dengan sempurna, hukumnya tak sah. Sembahyang sunat tak apa, sembahyang fardu tak boleh. Jadi ada ketikanya rukuk ini hukumnya adalah fardu. Ada ketikanya tunduk ataupun rukuk ini hukumnya haram. Bila kita rukuk kepada manusia, kita sujud kepada manusia, kita sujud kepada haiwan, kita sujud kepada benda-benda jamat, benda-benda objek patung dan sebagainya, dalam keadaan kita membesarkan makhluk tersebut. Ini adalah satu kesesatan dan juga kebodohan, dan hukumnya haram dan boleh menyebabkan murtad. Dan yang keempatnya, ada ketikanya tunduk itu hukumnya makruh. Bila mana seseorang yang tunduk semata-mata untuk mengikut orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tunduk, dia pun tunduk, tapi dia tak niat untuk membesarkan berhala ataupun patung yang disembah, tapi dia ikut sekali, hukumnya makruh. Contohnya kita ikut kawan kita pergi tempat, ataupun pakcik kita yang tak masuk Islam, dia pergi tempat ibadat orang-orang kafir, dia tunduk. Kita pun segan-segan juga, kita tunduk juga. Tapi tunduk kita bukan niat kita nak sembah berhala tadi, patung tu, tapi kita tunduk sebab ikut sekali, ikut environment, keadaan. Hukumnya makruh, sebab dia menyerupai perbuatan orang-orang Majusi. Mereka ni tunduk kepada makhluk, tunduk rukuk kepada makhluk. Ini semua pembahagian ini disebut secara detail dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Okey. Ulama-ulama fiqh telah mentekskan, menyatakan tunduk ketika mana bertemu dengan pembesar-pembesar ataupun kita panggil sultan-sultan, menteri-menteri, membesarkan mereka, tunduk ini hukumnya juga haram. Bittifaqil ulama, dengan sebulat suara di kalangan ulama, kerana tunduk tidak boleh melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hanya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tunduk ni tunduk yang hampir ataupun tunduk yang sampai ke tahap rukuk, hampir ataupun sama tahap rukuk, itu hukumnya haram. Sujud kepada rukuk kepada menteri, kepada sultan, kepada raja, seperti mana kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Ini semua berdasarkan satu hadis. Walqaulihi lirajulin, pernah Nabi berkata kepada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi. Dia tanya apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Seorang lelaki
di kalangan kita ni bertemu dengan saudara dia ataupun bertemu dengan kawan dia, ayanhani lahu, boleh tak kalau dia nak rukuk, nak tunduk kepada kawan ataupun saudara dia? Maka Nabi SAW menyatakan, la, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan rukuk kepada kawan dia ataupun saudara dia. Cuma dalam masalah ini penggunaan al-inhina itu umum. Al-inhina ni tunduk. Tunduk itu umum. Sedikit pun termasuk tunduk, banyak pun termasuk tunduk, sama. Itu termasuk dalam rukuk. Nanti kita akan bincang secara detail sekadar ataupun batasan bagaimana. Ulama-ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ini, mereka bincang panjang mengenai dengan masalah al-inhina, tunduk, dan gambaran-gambaran dia, dan hukum-hukum setiap gambaran daripada gambaran-gambaran tunduk ni bagaimana, supaya hukumnya jelas, gambarannya jelas. Bahkan kita tidak melihat ulama-ulama fiqh daripada mazhab yang empat mereka mendetailkan masalah ini seperti mana ulama-ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i mendetailkan perkara masalah ini. Kita ringkaskan mengikut yang masyhur daripada kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Sebab masalah tunduk ni tidak didetailkan begitu detail dalam tiga mazhab yang lain, melainkan mazhab Syafi'i agak sedikit detail. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang mana wafat pada tahun 505 Hijrah. Abu Hamid Al-Ghazali ini kitab terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ada disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan al-inhina indas salam manhiyun anhu, tunduk ketika mana salam. Ketika kita salam, kita tunduk, sama ada memberi salam ataupun bersalaman. Di sini salam, di sini maksud memberi salam. Kita beri salam, assalamualaikum, tunduk macam rukuk. Itu perkara yang dilarang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, pernah bertanya, qulna ya Rasulullah, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, ayanhani ba'duna li ba'din, boleh tak sebahagian di kalangan kami tunduk kepada sebahagian yang lain? Maka Nabi SAW menyatakan, la, tidak dibenarkan. Qala fayuqabbilu ba'duna ba'dan, boleh tak sebahagian kami mencium sebahagian yang lain, mengkucuk? Jadi Nabi kata, la, tak dibenarkan. Sebab orang Arab sendiri, mereka macam cium tapi mereka tak cium. Mereka hanya peluk dan mereka buat macam cium di tepi leher kanan, tepi leher kiri. Sebab saya ada sekali dia pergi ke perkuburan Baqi', saya mengiringi jenazah lepas sembahyang Zuhur. Saya pun tak tahu sebenarnya lepas sembahyang Zuhur tu panas sangat. Saya rasa macam biasa, tak tahu sebenarnya lepas tu baru saya tahu panas sangat, 45-46 panas. Jadi mengiringi jenazah sampai perkuburan Baqi', dan secara kebetulan ada dua orang meninggal pada ketika itu. Salah satunya adalah orang penduduk tempatan sendiri. Jadi mereka mengucapkan takziah sesama mereka, dan dalam masa yang sama mereka salam. Kalau kita salam cium tangan, ataupun hampir-hampir cium tangan lah, tapi mereka tak, mereka salam, mereka peluk, dan mereka macam nak kucuk tapi bukan kucuk, hanya di tepi je, belah tengkok kanan, tengkok kiri. Dan mereka mengucapkan ucapan takziah lah. Semoga Allah Ta'ala memberi pahala besar kepada kamu atas kematian ini. Dan ramailah yang ucapan takziah. Dan sejurus selepas daripada majlis pengumian tadi, ada bacaan doa ringkas, bukan talqinah, doa ringkas. Berbeza Makkah tak ada apa. Saya mengiringi juga jenazah di Makkah. Mula-mula saya ingat ke di Makkah ni perkuburan Ma'lam, memang masyhur perkuburan Ma'lam. Tapi disebabkan musim haji ni, orang yang mati satu waktu tu kadang-kadang sampai 12 orang, bukan satu hari, satu waktu. Jadi mungkin tempat tak mencukupi, mereka pergi ke perkuburan lain. Saya pun naik van, saya ingatkan sampai perkuburan Ma'lam sebab 1 kilometer dekat je.
boleh balik jalan kaki. Rupanya 20 kilometer jauh. Saya balik-balik, saya tanya van tu, driver van hantar ke hotel, dia tak nak hantar. Hantar ke masjid, dia tak nak hantar juga. Dihantar hotel yang Waris tu duduk. Waris tu duduk pula hotel jauh, dalam 2-3 kilometer daripada Masjidil Haram. Mereka nak pergi naik bas. Terpaksa saya turun juga, cari bas tengah malam pukul 10. Sampai hotel 11.30 malam lebih kurang lah. Sebab saya tak tahu juga. Kalau tanya ustaz-ustaz lain, tanyalah mutawif mana pun, mereka akan kata siapa yang mati di Makkah akan dikuburkan di perkuburan Ma'la. Hakikatnya tidak. Pada musim haji tak. Pada musim haji jauh. Tak salah saya, nama perkuburan tadi Maqbarah Saraya, 20 km daripada Masjidil Haram. Tapi proses pengumiannya sekejap lah. Saya lihat dalam masa 10 mayat yang ada, sebenarnya lebih, saya ada tu lebih kurang 8-10 je yang sempat saya tengok. Lebih kurang 20 minit, setengah jam semua selesai. Amat ringkas lah. Dan tidak ada bacaan doa. Perempuan tak dibenarkan masuk dalam. Perempuan sama sekali tak dibenarkan masuk dalam. Walaupun waris tak dibenarkan masuk, hanya tunggu di hadapan pintu perkuburan, dekat luar. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Anas radhiyallahu taala anhu bertanya, fayusafihu ba'duna ba'dan, boleh tak bermusafahah? Bermusafahah ni bersalaman sebahagian kami dengan sebahagian yang lain. Maka Nabi kata na'am, itu boleh. Wal iltizam wat taqbil qad warada bihi al-khabar 'inda al-qudum min as-safar. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dinyatakan apa? Kalau nak berpelukan ataupun nak mencium, itu hanya datang dalam hadis orang yang pulang daripada musafir. Orang yang pulang daripada musafir yang jauh. Tak kira lah sama ada pulang daripada Mekah, Madinah ataupun pulang daripada negara-negara luar jauh. Tak semestinya negara luar, pulang daripada Kedah, Kelantan, negara mana ke, itu pun jauh juga. Itu boleh untuk kita peluk, ataupun kita cium. Kalau tapi budaya Malaysia kita agak pelik lah, untuk cium ini. Pernah ditanyakan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam fatwanya, Imam Nawawi ini dalam kitab fatwa dia, Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Makna dia lebih muda berbanding Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali wafat 505, Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala 676, dekat tahun 700. Beza jauh umur mereka. Dia menyebutkan satu masalah, Imam An-Nawawi, dia menyatakan al-inhina, tunduk. Sebahagian di kalangan manusia, mereka tunduk kepada sebahagian yang lain, seperti mana kebiasaan kebanyakan di kalangan manusia. Apa hukumnya? Soalan ini telah dititipkan dalam kitab fatwa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa hal jaa fihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashabihi, ada tak datang sesuatu riwayat ataupun hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Nabi? Jawapan dia, Imam Nawawi menyebutkan dalam fatwa dia, hukum apa? Iaitu hukum tunduk ataupun rukuk kepada manusia ini, hukumnya adalah makruh karahatan syadidah, makruh yang teramat sangat, teramat makruh. Kita katakan teramat makruh ni hampir sangat kepada haram lah. Telah sabit daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab fatwa Imam Nawawi ni dia sebut, Anas kata, qala rajulun, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, ar-rajul minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Seperti mana hadis yang kita bacakan tadi, seorang lelaki tanya, seorang lelaki di kalangan kami ni bertemu sahabat ataupun kawan dia, boleh tak dia tunduk kepada kawan dia ataupun saudara dia? Nabi kata tak boleh. Kalau begitu boleh tak cium? Nabi kata tak boleh. Kalau begitu boleh tak kalau kita pegang tangan dia bermusafahah?
iaitu bersalaman. Nabi kata ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan. Justru itu hadis riwayat Imam Tirmizi ini adalah hadis yang sharih, yang jelas larangan Nabi SAW tunduk kepada makhluk, kepada manusia yang lain. Walam ya'ti lahu mu'arid fala masir ila mukhalafatihi, dan tak ada pun riwayat yang bertentangan dengan hadis ini. Bila tak ada riwayat, maka tak boleh kita buat bertentangan dengan apa yang Nabi larang. Wala yaghtar bi kasrati man yukhalifuhu mimman yunsibu ila fiqhin aw ghairihi min khisalil fadl. Dan jangan tertipu dengan kebanyakan orang yang mukhalafah, dengan yang melanggar perkara ini di kalangan orang yang dinisbahkan kepada fiqh, ilmu fiqh ataupun ilmu-ilmu yang lain. Mereka menyatakan orang yang ada kelebihan boleh rukuk, orang yang ulama-ulama boleh rukuk, boleh memuliakan mereka secara berlebihan. Tidak. Al-iqtida innama yakunu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut siapa? Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi larang, Nabi tak buat, Nabi tak bagi buat, maka itu yang realiti yang kita perlu ikut. Walaupun sekeliling kita mereka sanjung sampai tahap rukuk, tunduk, maka kita tak perlu ikut. Berdasarkan firman Allah Taala, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Nabi bawa datang kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang kamu tinggalkan. Firman Allah Taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul sesama kamu seperti mana sebahagian di kalangan kamu panggil sebahagian yang lain. Nabi tahap dia lain. Kita tak bolehlah panggil menjerit macam kita panggil sahabat kita. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Intaha kalamun Nawawi, berakhir sehingga situ kalam perkataan Imam Nawawi dalam fatwa dia. Satu lagi perkataan ataupun hukum Imam Nawawi telah dititipkan dalam kitabnya Al-Azkar. Kitab Al-Azkar, kitab yang masyhur. Dan kitab Al-Azkar ni perlu ada pada setiap rumah orang Islam, kerana dia pelbagai amalan ada. Macam mana nak kebumikan jenazah, baca apa, ketika bersin baca apa, zikir pagi, zikir petang, mendengar guru, mendengar kilat, baca apa doa, kemudian ketika menjarahi rumah sakit baca apa, hujan turun baca apa, semua dalam kitab Al-Azkar. Perlu ada dan perlu dibaca, dan telah diterjemahkan dalam bahasa lain pelbagai versi ada. Dimakruhkan hatta dhuhur fi kulli halin li kulli ahadin, wa yukrah, dimakruhkan tundukkan tulang belakang pada apa juga keadaan kepada siapa pun. Tak boleh kita tundukkan, hukumnya makruh. Wa yadullu alaihi ma qadimnahu fil faslain al-mutaqaddimain min hadis Anas. Dan telah kita jelaskan sebelum ini pada dua hadis yang lalu, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, pernah ditanya, boleh tak, tanya kepada Nabi, tunduk kepada kawan ataupun saudara. Nabi kata tak boleh. Maka Imam Nawawi mengatakan perkara yang sama, jangan tertipu dengan keadaan sekeliling. Walaupun dia orang yang berilmu, ulama, walaupun orang yang soleh, wali Allah Ta'ala, dan juga selain daripada mereka yang mempunyai kelebihan yang tersendiri, maka ikutan utama kita adalah ikutan Nabi SAW. Kita hormati ulama, kita hormati wali-wali, tapi tak sampai ke tahap rukuk, tunduk yang berlebihan. Okey. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan, disebutkan apa? Dua ayat yang telah terdahulu dalam fatwa dia. Yang ayat Quran yang kita bacakan tadi, satu daripada suratul Nur, akhir suratul Nur. Satu lagi daripada ayat suratul Al-Hashr, yang kita bacakan sebentar tadi. Imam An-Nawawi juga menyatakan dalam salah satu daripada kitabnya Syarah Muslim, 3 kitab disebutkan di sini,
Yang pertama Fatwa Imam Nawawi, yang kedua kitab Al-Azkar Imam Nawawi, yang ketiganya Syarah Muslim Imam Nawawi. Dikatakan tunduk ke tulang belakang ni dibengkokkan tunduk, hukumnya makruh berdasarkan hadis yang sahih mengenai larangan tunduk kepada seseorang yang lain. Syekh Taqiyuddin As-Subki, ulama Syafi'i juga, dalam fatwa dia wafat pada tahun 756 Hijrah. Dia lebih muda daripada, jauh lebih muda daripada Imam Syafi'i. Dia menjelaskan makna hadis yang datang, iaitu larangan hadis tunduk tadi, wa kadzalikal al-inhina haram. Dia menyebutkan seperti itulah sebenarnya hakikatnya hukum tundukkan, bengkokkan tulang belakang tunduk kepada manusia, hukumnya haram. Al-Allamah Kamaluddin Muhammad bin Musa Abul Baqa Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang terkenal dengan Imam Ad-Damiri, dalam kitabnya An-Najmul Wahhaj, Ad-Damiri An-Najmul Wahhaj, dalam mensyarahkan syarah Minhaj, dia menyatakan hukumnya dimakruhkan tunduk. Makruh tunduk tulang belakang ni dalam apa juga situasi. Imam Al-Baghawi menyatakan tak halal bagi seseorang tunduk tulang belakang dia kepada makhluk, kerana al-inhina, tunduk tadi adalah ibadat yang khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, ayusafihu ba'duna ba'dan, boleh tak kalau ditanya kepada Nabi bersalaman sesama kita, maka Nabi kata ya, itu dibenarkan. Ayan hani ba'duna li ba'din, tunduk sesama kita, Nabi kata tak, tidak dibenarkan. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memfatwakan bi karahatil inhina bir ra'si, makruh tundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Seperti orang Jepun buat tunduk, tapi orang Jepun tak tunduk kepala, sekali dengan badan pun. Tunduk kepala, Imam Nawawi memfatwakan hukumnya adalah makruh. Kalau tunduk tulang belakang, makruh yang teramat sangat, hampir kepada haram. Itu yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita lihat, lam yukharrij, Imam Muslim tidak mentakhrijkan hadis ini dalam sahihnya. Imam Muslim tidak mentakhrijkan, tak mengeluarkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Hanya saja yang mengeluarkan hadis ini adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah menyebutkan hadis yang kita bacakan tadi mengenai dengan orang tanya kepada Nabi, boleh tak kalau dia cium saudara dia, Nabi tak bagi? Boleh tak kalau peluk saudara dia, Nabi tak bagi? Kalau salam Nabi bagi. Itu tak disebutkan dalam Sahih Muslim, tapi disebutkan dalam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, dan telah mereka menghasankan hadis ini. Makna bawah sikit daripada sahih. Imam Ahmad, Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis tersebut. Dalam Al-Faqih Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'i, faqih dalam mazhab Syafi'i, dalam syarah Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmizi, ketika Imam Ibn Hajar mensyarahkan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam Ibn Hajar Al-Haytami wafat pada tahun 974. Ini ulama-ulama terkemudian dah. Okey. Dia kata apa? Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamun min karahatihi lidzalik. Mereka manusia ini apabila mereka melihat orang yang mempunyai kelebihan, mereka tak bangun kerana dia, kerana orang yang ada kelebihan, lalu mereka tak bangun kerana apa yang mereka tahu hukumnya makruh. Wa yufarriqu bainahu ay al-qiyam lil ikram la lirriya wal i'zam haitsu kana makruhan. Dan dibuat perbezaan antara berdiri untuk memuliakan bukan kerana untuk riak, dan juga untuk membesarkan, di mana hukum untuk mengagungkan orang tersebut hukumnya makruh, dan antara makruh dan juga haram.
seumpama rukuk kepada orang lain, kerana membesarkan dia, dengan gambaran seumpama rukuk, kerana rukuk ini hanya untuk Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan qiyam. Bila seorang ulama lalu kita bangun qiyam, bangun tersebut bukanlah tujuannya kita nak sebagai satu penghormatan kepada dia saja. Itu tidak mengapa. Berdiri dia lalu, kita berdiri sebagai penghormatan, tak mengapa. Macam dalam majlis lah, kita dalam majlis, bila ada agung lalu, menteri lalu, semua dalam audio, dalam majlis kena berdiri. Berdiri tak apa. Yang dilarang kita tunduk sebagai penghormatan, tunduk itu tak dibenarkan. Sebab tunduk seperti rukuk ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi menyatakan, bukan Imam Nawawi tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan al-inhina bi-dhuhri, tundukkan tulang belakang, maka hukumnya adalah makruh. Syekh Al-Izzu Ibnu Abdis Salam, wafat pada tahun 660 Hijrah, dalam fatwa dia kata tunduk sampai had rukuk, la yaf'aluhu ahadun li ahadin kasujud, dan tidak melakukannya oleh seseorang kepada seseorang yang lain seperti sujud. Wala ba'sa bima naqasa, tidak mengapa sekiranya dia kurang daripada had rukuk. Liman yukrim min ahli Islam, bagi orang yang hendak dimuliakan, yukram min ahli Islam, di kalangan orang Islam. Ini perkataan yang sedikit pelik, yang bertentangan dengan imam-imam mazhab. Jadi Ibnu Abdis Salam dalam fatwa dia kata rukuk, tunduk yang sampai ke had rukuk, bukan sampai ke had sujud. Dia kata tidak mengapa, dan sekiranya kurang daripada had rukuk, batasan rukuk, itu tidak mengapa bagi dia seseorang memuliakan orang Islam yang lain. Tetapi pendapat Ibnu Abdis Salam ini dianggap pendapat yang terpencil dan ganjil di sisi imam-imam mazhab yang lain. Al-Faqih Muhammad bin Ahmad Syamsuddin Ar-Ramli As-Saghir, dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam Ramli yang wafat pada tahun 1004 Hijrah, dia menyatakan dalam Syarah Minhaj, dia kata wa kharaja bis-sujud ar-ruku', terkeluar dengan kata sujud, tak termasuk sujud ni adalah rukuk, kerana berlaku gambaran rukuk ini kepada makhluk secara adat. Tapi tak boleh tidaklah seperti itu sujud. Rukuk boleh, sujud tak boleh. Yatajibu anna mahalla dhalika 'inda al-itlaq fa inna qasda ta'zim makhluq bi ruku' kama yu'azzimu Allah fala farqa bainahuma fil kufri hina idzin. Pendapat Imam Ramli dalam fatwa dia kata rukuk macam pendapat Ibnu Abdis Salam, rukuk tak mengapa kepada makhluk, yang penting jangan sujud. Tapi rukuk ini kepada makhluk dengan syarat dia tidak samakan dia rukuk dengan makhluk seperti mana dia rukuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak membesarkan sampai ke tahap itu. Tidak mengapa. Pendapat Imam Ramli samalah seperti mana pendapat Imam Ibnu Abdis Salam. Imam Ramli menambah sekiranya dia rukuk kepada makhluk, kepada manusia, dia rukuk tersebut dalam keadaan dia membesarkan orang tadi seperti membesarkan Allah, tak ada beza dari segi kekufuran, hukumnya kafir. Ayah kepada Imam Ramli, Syihab Ar-Ramli, yang wafat pada tahun 957 Hijrah, dalam fatwa dia ketika mana pernah ditanya mengenai dengan saudara-saudara se-Islam yang melakukan perkara tersebut, idzal taqaya ba'da ghaibatin wa hal li syakhsi an yanhani li syakhsin akhar, selepas mana tak bertemu sekian lama, bila bertemu saja boleh tak ditunduk kepada seseorang yang lain yang dia tak pernah bertemu lama? Apa jawapan Syihab Ar-Ramli, ayah kepada Imam Ramli tadi?
dia menyatakan as-sunnah al-musafahah wassalam, yang sunatnya adalah bersalaman dan juga memberi salam. Adapun tunduk sebahagian manusia kepada sebahagian yang lain, walaupun lama tak bertemu, maka dia menyatakan hukumnya harus tetapi makruh. Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin di Turuq Riyadhus Salihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, Dalilul Falihin, menyatakan wa minal bid'il muharramah, di antara perkara bid'ah yang diharamkan adalah tunduk ketika mana bertemu dengan seseorang yang lain, tunduk dengan gambaran seperti rukuk. Hukumnya haram, bid'ah yang diharamkan. Ini yang saya berikan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, Ibnu Allan, Imam Ar-Ramli, Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi, semuanya adalah petikan-petikan kitab daripada mereka, dan mereka ini adalah daripada ulama-ulama Syafi'i. Kita tak masuk mazhab yang lain lagi. Imam Al-Qalyubi dalam hasyiahnya yang masyhur yang dinamakan Kanzur Raghibin, dia menyatakan ketika menta'liqkan perkataan Imam Nawawi dalam Minhaj, dia menyatakan wa sujudu li sanamin aw syamsin, sujud kepada berhala ataupun matahari, seperti itulah setiap makhluk, walaupun makhluk tu hidup, sujud kepada dia. Seperti itu makhluk yang hidup, makhluk walaupun ia hidup, rukuk seperti sujud. Hukum rukuk kepada makhluk walaupun makhluk tadi hidup, manusia tadi hidup, rukuk hukumnya seperti sujud. Wa minhu al-inhina inda mulaqatil uzama, sama juga di antaranya tundukkan tulang belakang ketika mana bertemu dengan pembesar, pemimpin-pemimpin. Syekhuna Ar-Ramli mentaqyidkan, dia mengkaitkan apabila dia niatkan rukuk ataupun sujud dari ta'zimur raki' lahu, seperti mana membesarkan Allah Ta'ala, seperti mana sujud kepada Allah, maka hukumnya haram. Jika tidak, maka tidak mengapa. Ini Imam Ar-Ramli menyatakan perkara ini. Begitu juga Khatib Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, iaitu kitab dipanggil sebagai pengarang Al-Bujairimi. Bujairimi. Dia ini adalah ulama Syafi'i, ulama fiqh Syafi'i. Dia menyatakan, Khatib menyatakan dalam Iqna', dia ada sebut, dia katakan apa? Wa kharaja bis sujud, tak termasuk sujud adalah rukuk. Rukuk tak mengapa. Fala yukaffar bihi ma lam ya'taqidu at-tasyrik. Orang yang rukuk kepada makhluk tidak dianggap sebagai kufur dan tidak dianggap dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, selagi mana dia tidak beriktikad rukuk kepada makhluk seperti mana rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia samakan, maka itu hukumnya kafir. Hanya boleh pada rukuk, tidak boleh pada sujud. Okey, kesimpulannya, tunduk kepada makhluk seperti mana yang manusia lakukan, tunduk kepada pembesar-pembesar, yang hukumnya adalah haram secara itlak. Secara mutlak hukumnya adalah haram. Ataupun tunduk tadi dalam keadaan membesarkan pemimpin, membesarkan raja seperti mana membesarkan Allah Ta'ala, itu tidak dinafikan hukumnya kafir. Cuma di sini seorang ulama fiqh pada tahun 1300 lebih, di 1316, nama dia Muhammad bin Omar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi, orang Indonesia. Dalam Nihayatuz Zin mensyarahkan Qurratul Ain, dia kata wa kharaja bis sujud ar-ruku'. Rukuk tak sama hukum seperti sujud kepada makhluk. Fala kufra bihi wa in kana haraman.
tidak kufur walaupun hukumnya haram. Walaupun dia kata rukuk hukumnya haram, tapi tetap tidak kufur selagi mana dia tidak membesarkan makhluk tadi seperti mana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, hukumnya kafir. Adapun kebiasaan seperti menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan, wal inhina ila haddin la yasilu ila aqallir ruku', dan juga tundukkan tulang belakang tapi tidak sampai ke tahap rukuk, ke tahap minimum rukuk. Minimum rukuk ni bila sekira-kira kita rukuk, tunduk tangan kita sampai ke lutut, itu nama dia rukuk. Itu minima sah rukuk. Selagi mana tak sampai ke tahap itu, maka Syekh Al-Bantani ini menyatakan hukumnya tidak kufur, tidak haram, tetapi sepatutnya makruh hukumnya, seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syabromillasi. Syabromillasi dia menyatakan makruh mengikut pendapat Al-Bantani, orang Indonesia ini, ulama Indonesia ini, dia menyatakan tidak haram, tidak makruh selagi mana tunduk kepala sahaja ataupun tunduk tulang belakang tidak sampai ke tahap rukuk. Okey. Kesimpulan yang kita dapat simpulkan di sini, jelas masalah kita bincangkan ini nukilan perkataan ulama-ulama fiqh. Semua yang saya sebutkan tadi semua dalam mazhab Syafi'i, sama ada yang awal, yang terawal adalah Imam Al-Ghazali, disusuli dengan Imam Syafi'i, kemudian disusuli dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam An-Nawawi, kemudian Imam Romli, dan juga ayah kepada Imam Romli, dan juga ulama-ulama yang terkemudian. Kesimpulan dia, al-inhina li makhluq ayyan kana fil mazhab qawlan. Kesimpulan dia, sujud kepada makhluk ini dalam apa juga keadaan, ayyan kana fil mazhab, apa juga pendapat dalam mazhab Syafi'i kita ni ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, tunduk kepada makhluk, kepada manusia, bila mana dia tidak membesarkan, mengagungkan manusia tersebut, hukumnya makruh, makruh yang teramat sangat, seperti mana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada awal-awal bicara kita tadi. Mungkin boleh juga sebahagian di kalangan ulama Syafi'i kita menyatakan hukumnya makruh, tapi Imam Nawawi menyatakan makruh yang keras. Pendapat yang kedua, sujud kepada makhluk diharamkan dan tak boleh. Bukan sujud, tunduk kepada makhluk tak dibenarkan, tunduk kepada makhluk tak dibenarkan, dan juga diharamkan dan tak boleh. Hukumnya haram. Bahkan kadang-kadang boleh jadi orang tersebut mukaffiran minal mukaffirat idza istalzama ta'zim, kata'zimillah. Dia boleh jatuh kufur bila mana dia rukuk, dia membesarkan orang tersebut seperti mana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang amat ganjil, ulama yang mengharuskan, terutamanya di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, dan juga ulama-ulama muasirin, ulama-ulama contemporary, mereka mengharuskan kerana mengikut environment, keadaan uruf semasa. Tapi pendapat seperti ini adalah pendapat yang amat janggal, dan tak sepatutnya dianggap seumpama perbuatan ini qawlan fil mazhab ba'da ma ra'ayna aqwal al-a'immah al-fuhul al-mu'tamada aqwalahum fil mazhab. Dan kita bila mana kita bacakan daripada awal, daripada zaman Imam Ghazali, pendapat dia sampailah ke pendapat yang terakhir ulama Indonesia, ulama Al-Bantani, semua ini kita dah bacakan. Bila ulama-ulama terkemudian ini dia agak longgar sikit hukumnya, dia dibenarkan rukuk, tak dibenarkan sujud. Kemudian rukuk pun hukumnya makruh saja. Tapi ulama-ulama yang awal mereka amat keras, mereka tak membenarkan. Jadi kita katakan ulama yang terawal dengan kemudian berlaku kontradiksi pendapat,
sudah pasti kita akan gunakan pendapat ulama-ulama yang awal, sebab mereka ini adalah orang-orang yang terkemuka, yang masyhur dalam mazhab. Jadi kita menyatakan hukumnya adalah makruh yang teramat sangat, yang hampir kepada haram. Kita tak sempat bincangkan pada malam ni mengenai dengan 3 mazhab yang lain. Apa pandangan ulama-ulama Hanafi, apa pandangan ulama Maliki dan juga ulama Hanbali. Dan kita tak sempat untuk bincangkan hadis yang bagaimana mereka keluarkan hukum daripada hadis yang menyatakan perkara ini dibenarkan ataupun tidak. InsyaAllah kita akan bertemu pada satu masa yang lain, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, cukup sekali ini dulu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.